Hai, jom belajar aspek bahasa. Bahasa dalam penulisan ilmiah. Mari kita lihat apakah aspek yang akan diberi perhatian. Pertama ialah tanda baca. Kedua, ejaan. Ketiga, kata. Keempat, frasa. Dan yang kelima, ayat. Lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama, tanda baca yang selalu perlu diberi perhatian ialah noktah. Pastikan bila menulis tajuk, topik dan subtopik, noktah tidak diletakkan di hujung. Kedua, penggunaan tanda koma perlu diletakkan pada penanda wacana dan unsur keterangan yang dibawa ke hadapan. Ketiga ialah sempang. Sempang diletakkan pada kata kanda. Sempang diletakkan apabila ke atau an bergabung dengan angka dan juga sempang diletakkan bagi kata nama am bergabung dengan kata nama khas. Contohnya kepadamu. Kepada kata nama am, mu itu khas. Kerana merujuk kepada pencipta, kita akan letakkan sempang. Lihat dua contoh yang diberikan. Kesalahan noktah diletakkan pada tajuk. Kalau kita lihat penggunaan ke-21 itu ditulis dengan tepat, ada sempang. Untuk yang kedua, unsur keterangan yang dibawa ke hadapan perlu diletakkan koma. Bagaimana kita ingin mengenal pasti unsur keterangan dibawa ke hadapan? Sekiranya perkataan di hadapan merujuk kepada kata hubung atau frasa sendi. Kata hubung keterangan atau frasa sendi yang berada di hadapan. Bagi, untuk, daripada, dalam bila memulakan ayat. Yang kedua ialah aspek ejaan. Pertama kita lihat penggunaan kata majmuk. Kata majmuk perlu dieja terpisah kecuali 15 kata majmuk yang telah mantap seperti yang disenaraikan dalam tata bahasa dewan. Boleh rujuk melalui Google. Kata majmuk yang tidak mantap ini sekiranya menerima proses pengimbuhan atau penggandaan, cara penulisannya berubah. Kalau menerima awalan atau akhiran sahaja, kata majmuk yang tidak mantap ini akan dieja kekal terpisah. Tetapi sekiranya menerima imbuhan apetan, di depan ada imbuhan, di belakang ada imbuhan, kata majmuk yang tidak mantap ini akan dieja secara rapat. Contoh, mengenal pasti salah di situ sebab imbuhannya awalan sepatutnya eja jarak, tapi pengenal pastian. Ada pe di hadapan, ada an di belakang. Pengenal pastian perlu dieja rapat. Memberitahu, beritahu ialah imbuhan mantap, jadi perlu dieja rapat. Atur cara dan takbir urus ialah kata majmuk yang tidak mantap. Yang kedua ialah kata dasar berakhir dengan huruf K. Untuk memastikan kata dasar itu menerima imbuhan apa, kenal pasti dahulu imbuhan tersebut. Dalam bahasa Melayu, kita ada imbuhan pen-an. Jadi pembentukan salah sebab imbuhannya imbuhan pen-an. Kedua, kita ada imbuhan men-kan. Jadi menegakkan itu betul. Sepatutnya ada 2 K. Yang ketiga ialah ke-an. Jadi bukan 2 K, hanya ada 1 K sahaja. Manakala yang keempat di-kan. Sepatutnya ada 2 K. Yang keempat ialah imbuhan asing. Sama dengan imbuhan dalam bahasa Melayu, imbuhan jati dalam bahasa Melayu, apa-apa imbuhan yang digabungkan dengan kata dasar perlu dieja secara rapat. Kita lihat, pasca ialah imbuhan asing, siswaza ialah kata dasar, eja rapat. Prasekolah, tidak ada sempang, sepatutnya eja rapat. Anti rokok, eja rapat. Pro kerajaan, eja rapat. Yang kelima ialah huruf besar dan huruf kecil. Seperti di awal tadi berkaitan dengan tajuk, topik dan subtopik. Kalau tadi melibatkan nokta, sekarang setiap pangkal perkataan wajib huruf besar kecuali kata hubung dan kata sendi. Contoh yang diberikan bagi. Bagi ialah kata sendi. Sepatutnya B itu menggunakan huruf kecil. Atau mungkin autocorrect pada komputer. Contoh perkataan negara, bila kita type, dia akan berubah jadi N itu huruf besar. Jadi, kita kena tukar kepada huruf kecil. Yang keenam, melibatkan tipografi. Tipografi dia sama juga, autocorrect. Okay, nak type datang jadi dating, nak type impak jadi impact, nak type pedagogi jadi pedagogi. Jadi, pastikan semak ejaan yang ada dalam penulisan.
Aspek yang ketiga ialah kata. Okey, yang pertama kita lihat penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama diri pertama, saya, kita, kami tidak dibenarkan dalam penulisan ilmiah, tidak bersifat ilmiah dalam penulisan tersebut. Kemudian perkataan ia tidak hanya merujuk kepada hanya merujuk kepada manusia, bukan konsep. Jadi jangan gunakan ia dalam penulisan. Ianya tidak wujud dalam bahasa Melayu. Yang kedua ialah kata tanya. Kata tanya hanya hadir dalam ayat tanya. Bagaimana, siapa, kenapa, yang mana, di mana. Jangan diletakkan dalam ayat penulisan kita, dalam ayat penyata. Apa-apa, mana-mana dan siapa-siapa itu boleh kerana bukan lagi kata tanya, tapi kata ganti nama diri tanya tak tentu. Yang ketiga ialah kata pemeri. Dari segi rumus ialah hadir dengan frasa nama adalah hadir dengan frasa adjektif atau frasa sendi nama. Jadi kalau kita lihat berdasarkan contoh yang diberikan adalah mengikuti. Salah mengikuti kata kerja. Kata kerja tidak menerima imbuhan. Jadi adalah dengan mengikuti tambah unsur. Ataupun yang kedua, buli adalah satu perbuatan. Okey, satu ialah kata nama. Jadi buli ialah satu perbuatan. Berkaitan dengan kata pemeri ini, sekiranya antara berada di awal ayat, kita perlu pastikan kata yang kita gunakan selepas perkataan sekiranya antara berada di awal ayat, kita perlu hadirkan kata pemeri adalah bertemu dengan frasa sendi nama. Contohnya, antara faktor pencemaran sungai adalah pembuangan sisa toksik. Walaupun pembuangan itu frasa nama, okey, kalau kita ikut dari segi hukumnya ialah hadir dengan frasa nama. Tetapi kenapa kita gunakan adalah? Kerana antara yang berada di hadapan merupakan ayat songsang. Ayat sebenarnya, pembuangan sisa toksik adalah antara faktor pembuangan sungai. Jadi, guna antara, pastikan awak gunakan adalah plus frasa sendi nama. Yang keempat, berkaitan dengan kata sendi nama. Jadi, bila kita menggunakan kata sendi nama, rujuk fungsi setiap kata sendi tersebut. Digunakan untuk tempat, bukan untuk masa. Jadi, yang pertama itu salah. Daripada dan dari. Apa beza daripada dan dari? Dari untuk arah tempat masa. Daripada untuk perbandingan, asal usul. Jadi, kita lihat fungsi setiap perkataan tersebut. Di kalangan, bukan di kalangan. Di tadi untuk tempat, sedangkan dalam kalangan. Penggunaan serta. Serta dan tak boleh bertukar ganti. Penggunaan dan mesti digunakan, penggunaan serta hanya dibenarkan digunakan sekiranya dan telah digunakan dalam ayat yang sama. Contohnya, huraian yang tepat dan penggunaan frasa menarik serta peribahasa. Okey, contohnya. Jadi dah guna dan awal tapi kita tambah. Okey, lagi ada baru kita akan gunakan perkataan serta dalam satu ayat yang sama. Yang keempat berkaitan dengan frasa. Okey, yang kita hanya lihat berkaitan dengan pertama, frasa kerja. Okey, apa yang selalu berlaku kesalahan kata kerja transitif sebenarnya hadir dengan objek. Jangan sisipkan apa-apa unsur. Contoh yang saya gariskan di situ, meningkatkan semula fokus. Sepatutnya meningkatkan fokus anak semula. Jadi jangan sisipkan unsur lain sebelum jumpa objek. Yang kedua berkaitan dengan frasa sendi nama. Okey, kita kena rujuk setiap fungsi kata sendi. Di antara terjemahan manusia dan terjemahan mesin. Di antara hanya untuk jarak yang boleh diukur. Jadi kita akan gunakan perbandingan antara terjemahan manusia. Nak guna dan atau dengan. Sepatutnya bila kita bandingkan antara terjemahan manusia dengan terjemahan mesin, bukan dan. Dan hanya dibenarkan kalau ada 3 perbandingan. Contoh antara terjemahan manusia, terjemahan mesin dan terjemahan secara manual contohnya. Okey. Kemudian dari semasa ke semasa. Bila kita gunakan masa, kita kena ikutlah masa. Dari masa ke masa. Dari semasa ke semasa. Yang terakhir berkaitan dengan ayat. Okey, apa yang selalu berlaku kesalahan? Pertama, binaan ayat.
Kena pastikan ayat ada subjek dan predikat. Contoh yang diberikan dengan bertambahnya kemasukan pelancong asing akan meningkatkan pendapatan negara. Nampak macam betul. Tetapi ayat itu tidak ada subjek. Jadi kita buang dengan bertambahnya. Kemasukan pelancong asing akan meningkatkan pendapatan negara. Baru ada subjek dan predikat. Subjeknya kemasukan pelancong asing akan meningkatkan pendapatan negara, itu dah jadi predikat. Tapi kalau ada dengan bertambahnya, dia dah jadi unsur keterangan. Unsur keterangan dengan predikat saja. Jadi ayat itu perlu dibaiki. Yang kedua ialah ayat pasif. Dalam penulisan kita, kita hanya merujuk kepada kata ganti diri ketiga. Jadi ketiga merujuk kepada perkataan di. Data kuantitatif, telah pengkaji kumpulkan, salah, telah dikumpulkan oleh pengkaji untuk dianalisis. Yang terakhir berkaitan dengan ayat majmuk. Pastikan kita gunakan kata hubung yang tepat bagi ayat majmuk. Contoh, Menteri Pendidikan menyatakan yang, sepatutnya bahawa, kerana ini ayat komplement. Atau seperti yang saya nyatakan dalam kata tanya tadi, apabila pelajar gemar menggunakan yang mana di mana sebagai kata hubung, yang mana di mana bukan kata hubung. Yang mana di mana ialah kata tanya yang boleh hadir dalam ayat tanya semata-mata. Terima kasih.